سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kehidupan kita yang masih dipinjamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kasih sayang Allah pada kita sekalian. Alhamdulillah, kerana masih Allah anugerahkan perasaan ingin mencari sesuatu yang terlebih baik pada kita sekalian. Kerana yang ada pada kita ni banyak yang baik dah. Islam dah baik dah, iman alhamdulillah makin duk cari, taqwa makin diperbaiki, diri makin kita perbaikkan akhlak. Yang mana kita faham nak perbaik akhlak kita ni kena perbaik keinginan. Segi tauhidnya. Nak perbaik nafsu, nak perbaik akhlak diri, kena tengok kepada nafsu keinginan. Jika seseorang itu keinginannya pada Allah, maka akhlaknya akan berubah 100%. Akan ada proses perubahan diri. Bila mana seseorang itu ada keinginan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita pada balik kepada makna murid. Murid itu asalnya ialah perkataan arada, uridu. Arada dalam bahasa Arab bermakna yang berkehendak. Arada kehendak. Iradah itu kehendak. Maka muridun atau muridu itu maknanya yang berkehendak. Apa dia kehendak? Kehendaknya ialah kehendak Allah. Itu makna murid pada makna sebenar. Kita faham murid-murid ni lama lah perkataan tu dah. Dia sekolah rendah dulu, murid-murid darjah 1, murid-murid darjah 2. Maknanya murid ini perkataan bahasa Arab, tuan-tuan. Murid bermakna yang berkehendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom berkehendak pada Allah agar datang satu minnah besar, yakni murad. Apa dia makna murad? Kamu itu dicintai, dikehendaki oleh Allah. Bila kamu dikehendaki oleh Allah, bila kamu mencari kehendaknya, bila kamu menjadi murid kepada gurumu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dia. Maka alhamdulillah, tuan-tuan, Allah berikan kita rasa keinginan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenar-benarnya, tuan-tuan yang sekalian, apa yang ada yang kita miliki ini ialah anugerah nikmat Allah. Persoalan dia, as-su'al, mengapa Allah kurniakan segala nikmat pada kita sekalian? Sebab limadha, mengapa Allah berikan nikmat? Bukan saya saja nak. Sehingga Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang telah kukurniakan pada engkau itu akan kusoal semula nanti. Sebab apa Allah beri nikmat? Dia tanya. Kerana nikmat ini sebenarnya sesuatu pemberian Allah yang Allah berikan pada kita kerana Allah nak dengan nikmat itu kita kembali mencarinya. Kita gunakan nikmat yang Allah beri ini untuk mencari jalan pulang balik pada Allah. Dengan mata, dengan telinga, dengan apa jua nikmat yang tak terhitung oleh diri kita sekalian. Jika sekiranya kamu nak hitungkan nikmat Allah, wala tuhsuha, kata Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kamu nak hitungkan nikmat Allah itu, kamu tak terhitung dia. Maknanya banyak sangat nikmat Allah yang Allah kurniakan pada kita sekalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Apalagi nikmat yang Allah nak berikan pada engkau sehingga kau tak masuk golongan yang mendustakan Allah. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya nikmat Allah Ta'ala ni sesuatu pemberian yang Allah tak berikan kepada orang lain, tapi Allah berikan pada kita khas. Ada nikmat khas, ada nikmat umum. Kedua-dua nikmat itu Allah beri untuk kita mencari semula siapa pemberi nikmat itu. Maka ini kehendak Allah. Allah memberikan nikmat untuk mencari balik agar kita dapat mencari semula di mana dan apa kehendak Allah atas diri kita. Maka orang-orang yang mengetahui perkara ini, dia akan menjadikan nikmat ini penyuluh jalan pulang balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia mengetahui bahawa nikmat ini bukan kepunyaan milik mutlak diri sendiri, tapi dia nikmat daripada Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang jadi pada sahabat-sahabat Nabi SAW, memberikan diri, harta benda, nyawa dan semua perkara balik pada Allah, kerana semua yang ada pada kita hanya pinjaman. Tuan-tuan, puan-puan muslimat, jom jadi murid kepada guru, agar guru tunjukkan kita kepada menjadi hamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu maksud murid yang ada pada istilah. Mungkin kita tercari-cari dan kita tak faham juga. Rupa-rupanya murid itu perkataan bahasa Arab. Makna murid, ulang balik, makna murid itu ialah yang mencari akan kehendak Allah supaya dia taklukkan dirinya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah tauhid dia. Kan, maka betul lah jalan hidup itu bila mana berpaksikan dan berlandaskan hala tujunya pada tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang kedua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nak syukuri ini ialah apabila Allah berikan kita Islam. Allah jadikan kita Islam sebab sejak lahir. Anak beranak-beranak mai tengok-tengok jadi Islam dah. Mak ayah kita Islam, adik-beradik kita Islam. Nikmat. Kemudian pula Allah bagi pula nikmat lain-lain, iman dan macam-macam lagi. Kemudian pula Allah beri pula Nabi SAW, nikmat besar Nabi ni. Kan? Kerana Allah hantar Nabi untuk kita ni sebagai penunjuk jalan mengetahui nikmat Allah, maka Muhammad SAW itu juga nikmat yang terbesar. Kan di tangan Muhammad itu ada syafaat, pun nikmat juga syafaat ni. Kemudian lagi tuan-tuan, nikmat Allah bila Allah berikan kita Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan, dia bukan kitab bacaan, dia kitab nikmat bagi orang yang mengetahui akan isi-isinya. Maka tengoklah, satu benda yang saya nak sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin baca Quran, tak baca sehari, orang tu kata tak boleh duduk. Bagi orang yang biasa baca Al-Quran ni, setiap hari dia baca, tiba-tiba satu hari tu dia tak baca, dia gelisah macam ada benda tak kena. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Quran itu nikmat. Tak baca dia macam kehilangan sesuatu, kerana dia kitab nikmat. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, nah ini nikmat Allah. Al-Quran nikmat. Kita baca, bila dapat baca tenang, seronok. Kan? Inilah dia maidah daripada Allah. Maidah mana satu hidangan lengkap daripada Allah, Al-Quran tu, sehingga menjadikan Allah sebut dalam Quran surah Al-Maidah di akhir surat dia, Allah kata doa Nabi Isa AS, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa Nabi Isa AS, turunkan pada kami ni satu hidangan maidah, yakni merujuk kepada kitab. Permohonan Nabi Isa itu rupanya Allah jawab kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana jadinya tuan?
Bila Nabi Isa minta doa tu, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikan kepada kami satu hidangan daripada langit untuk kaum kami, yakni kaum Isa alaihissalam. Memang Allah turun sungguh, kata Imam dalam tafsir, Allah turun sungguh makanan daripada langit tu untuk kaum-kaum dia makan. Makanlah mereka. Untuk apa Allah turunkan makanan daripada langit itu? Kata Nabi Isa, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Supaya jadi raya keseronokan hari raya pada kami hari ini dan orang yang selepas kami. Kan? Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Agar jadi nikmat pada kami ni hari ini dan nikmat kepada orang yang terakhir pada kami, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Tak mana boleh jumpa ayat ni tuan-tuan pada surah Al-Maidah. Kita refer Quran sikit tuan-tuan sebagai sabit kepada apa, kepada ilmu yang kita tunjuk oleh Allah Taala ni. Pada surah Al-Maidah. Tuan-tuan boleh buka Quran sama-sama. Saya pun dapat tak refer yang tu lagi, tapi kerana ilham yang turun daripada Allah untuk kita sama-sama bincang. Dan muka tengok antara muka surat terakhir pada surah Al-Maidah ni. Muka surat tuan-tuan, muka surat 127. Muka surat terakhir juzuk yang ke-7 surah Al-Maidah, muka surat 127 ayat 114. Sebelah kanan. Ulang balik muka surat apa tuan-tuan? Muka surat 127 juzuk yang ke-7 ayat 114 surah Al-Maidah. Sebelah kanan ayat paling atas sekali. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Yakni mohon Nabi Isa alaihissalam, qala Isa bin Maryam. Ni doa Nabi Isa alaihissalam. Kata setengah ulama, ayat ni juga ayat rezeki. Ayat murah rezeki. Kan? Sebab benturun berlangit ni. Rezeki lah. Rezeki lah tuan. Rezeki lah. Rezeki yang tak sangka-sangka. Jadi, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah dengan ayat ni. Wa turunlah pada kami ya Allah ma'idatan minas sama. Turunkan pada kami ya Allah satu hidangan yang lengkap, rezeki yang terbaik. Minas sama, daripada rezeki, daripada langit. Takunu lana aidan li awwalina, agar menjadi aid, agar menjadi raya pada kami. Awwalina, kaum kami yang awal, wa akhirina, dan orang terakhir pada kami, wa ayatan mink, dan dalil kekuasaan besar kamu ya Allah. Betul lah, makanan langit itu agar menjadi tanda bahawa engkau Tuhan yang maha dahsyat, kehebatan kekuasaanmu ya Allah. Nak tunjuk ke orang ni. Dan kata ulama pula, ayatan mik, tanda-tanda kebesaranmu agar aku beriman lebih pada engkau ya Allah. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Kata Abu Samarqandi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, berkata ia dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sebelum kita bincang pada Jumaat ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata dalam kitab dia, manusia itu akan kufur pada Allah apabila soal rezeki itu tak disyukuri. Dan seseorang itu akan menjadi beriman sangat-sangat dengan Allah apabila dia bersyukuri akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maknanya betul lah kan? Ayat 7 surah Ibrahim cerita bab tu. Nak cerita pasal la in syakartum la azidannakum. Siapa syukur ku tambah lagi, tambah nikmat. La in kafartum inna adzabi la syadid. Maknanya syukur itu tak kufur, kufur itu tak syukur. Jadi ada orang yang dapat nikmat kufur, ada orang dapat nikmat lagi syukur, lagi bertambah iman. Maka kata ulama, bila tanda kata ayat ni wa ayatan mink, tanda-tanda daripada engkau, makna tanda imannya aku dengan engkau ialah aku percaya rezeki daripada engkau ya Allah.
Maka rezekikan padaku iman, kepercayaanku pada engkau, bahawa engkaulah Tuhan yang maha memberi rezeki. Allah boleh bagi rezeki ini. Ayatan mik, mana tanda-tanda kebesaranmu agar aku lebih beriman lagi pada engkau. Dan kata kita pada Allah, warzuqna wa anta khairur raziqin, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan rezekikan padaku ya Allah, sesungguhnya engkaulah sebab baik pemberi rezeki. Maka kata ulama, ayat ni juga ayat buka pintu rezeki hari Jumaat. Boleh amal lah kan. Saya pun mungkin ni ilham daripada Allah, yang apa yang Allah tunjuk. Saya pun tak persediaan nak sembang bab ni, tapi Allah tunjuk ni, maknanya cara tak langsung hari ni ayat ni saya ijazahkan tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan. Ijazah daripada Syekh Salah sendiri, Khalifah Muhammad Khalifah Hafizahullah, yang mana guru Quran yang banyak mengajak saya erti tafsir dan sebagainya. Dia kata ayat-ayat macam ni bagilah ke orang untuk beramal. Tetapi tuan-tuan, bagi pihak kita, minta rezeki yang pertama, rezeki iman dengan Allah. Rezeki kedua, rezeki ihsan, memperbaiki akhlak diri. Kerana rezeki ruhiyah yang lebih baik untuk kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa saya kupas bab ni lagi panjang. Tapi ayat ni ayat buka pintu rezeki. Kerana di hujung ayat dia ialah warzuqna wa anta khairur raziqin. Rezekikanlah pada kami ya Allah, kerana engkau lah sebaik-baik Tuhan yang memberi rezeki. Tuan-tuan, maka apa benda kita nak bincang? Apabila Nabi Isa minta pada benda ni pada Allah, maka Allah turun semua. Langit, daripada langit itu akan maidah, akan rezeki. Tetapi tuan-tuan, rezeki yang berupa makanan tu hanya turun pada Nabi Isa di zaman kaum dia. Ketika itu turun. Tapi ayat ni kata tuan-tuan, wa awwalina wa akhirina. Ya Allah, rezekikan pada kami sesuatu yang turun dari langit untuk kami pada hari ini dan umat akhir zaman nanti. Wa akhirina, ini umat Muhammad. Apabila rezeki turun berlangit untuk Nabi Isa AS berupa makanan, maka tuan-tuan ya Allah sekalian, maka kita nak faham tuan-tuan, rezeki apa yang turun untuk Muhammad SAW, untuk kita ni. Makanan tak turun berlangit, tetapi kata ulama tafsir Imam Qurtubi, Ibn Kathir dan sebagainya, kata apa? Rezeki untuk Muhammad itu bukan makanan biasa, tapi rezeki untuk Muhammad itu makanan ruhnya. Apa dia? Al-Quran itu turun berlangit untuk kita memberi makanan, untuk Allah memberi kekenyangan pada ruh. Inilah makanan yang terbesar, yang terdahsyat sendiri yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka Quran ini tuan-tuan ialah rezeki besar daripada Allah. Sebab tu kita makan dia sikit kita kenyang lah. Boleh baca semuka ni kadang-kadang kenyang, tapi bagi pihak kita tuan-tuan, lagi baca, lagi nak baca, lagi baca, lagi nak baca. Dia tak puas sebab lazatnya makanan Quran ni tuan-tuan. Maka apa kita nak sebut sikit, Quran itu ialah kitab hidangan lengkap daripada Allah untuk mengenyangkan ruh kita sekalian. Betul, kalau tak baca Quran ni dia jadi benda teraba-raba tuan. Kalau tak baca Quran, hidup jadi teraba-raba, masih tak puas dengan sesuatu. Bila kita baca Quran, kita akan rasa puas. Puas apa? Hati puas kerana hati makin ditunjuki oleh Allah agar kita sentiasa mencari kehendak Allah. Ini Quran. Mujizat Quran tuan, cara kita nak faham apa mujizat Quran. Mujizat Quran ialah dia memberi ketenangan pada hati agar merasa puas dengan apa yang Allah beri. Kalau tak baca Quran tuan, kita tercari-cari apa benda lagi. Rupanya masih ada benda yang tak kita punyai. Sebab hati tak merasa puas, kerana hati tak beri makan, hati tak diberi kelazatan maidah yang sebenarnya. Hebat ayat tuan-tuan. Maka Quran kitab hebat.
Kemudian apa lagi yang tuan? Apa hadiah Allah? Apa lagi yang Allah nak bagi yang kita syukur? Pemberian Allah. Selepas Allah bagi Quran, Allah bagi Nabi. Kemudian Allah beri lagi nikmat terbesar yang Allah berikan ialah Allah berikan hari Jumaat. Allah beri apa tuan? Allah berikan hari Jumaat sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasakan ni nikmat. Maka kita pun kena rasakan Jumaat ini nikmat. Tapi tiba-tiba hari ni rasa Jumaat tak ada apa-apa, Ahad lagi syok. Ahad lagi nikmat daripada hari Jumaat. Sedangkan Jumaat itu pemberian Allah untuk orang Islam. Sabtu untuk kaum Yahudi, Bani Israel dulu. Dan hari Ahad untuk orang kaum Nasrani. Tiba-tiba kita seronok dengan hari kaum Nasrani. Nabi kata apa? Jika kau suka dengan hal orang kafir, aku bimbang engkau sebahagian daripada mereka itu. Allah, kan? Maknanya kalau hampa suka dengan apa yang orang kafir buka suka, hampa sebahagian daripada itu. Sebab itu hari ini kita buka kitab khusus khasais Yaumul Jumaah ini. Kita nak mengetahui tuan-tuan, apa keistimewaan Jumaat agar Jumaat ni sentiasa mendapat tempat di hati orang Islam semula. Sebab apa? Sebab Jumaat ni hak kita tuan-tuan. Dia bukan hak orang kafir. Dia bukan hak orang lain. Jumaat hak kita orang Islam. Hak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabtu hak kepada Bani Israel, Nabi Musa, At-Taurat. Dan Ahad untuk Nabi Isa dan kaum dia, Nasrani. Kita, umat Muhammad, Allah berikan hari Jumaat untuk aidan li awwalina wa akhirina. Untuk Jumaat ni menjadi hari raya pada kita sekalian. Seperti kita baca minggu lepas hadis tu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya bimbang. Sebab itu kita baca kitab ni atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya nak ajak tuan-tuan sekalian, jom pahami kebesaran dan keistimewaan Jumaat ini agar kita hadiahkan pengetahuan ni untuk anak cucu kita semula. Kerana walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasara lan tarda, sama sekali mereka tidak akan redha pada kamu sehingga kamu turun kehendak mereka, turun agama mereka wala sikit pun. Mereka tak akan redha mereka. Mereka ni tuan-tuan bukan nak suruh masuk agama mereka, turut mereka pun cukuplah. Maka prinsip ni kita kena guna. Nah, kalaupun Islam tak ambil semua, seketika ni kita kena ambil semua. Pasal apa? Udkhul fi silmil kafah. Kena masuk Islam semua sekali. Kena ambil hak Islam semua, bukan ambil sebagian-sebagian. Ni ada orang ambil apa dalam empat hukum ni tuan-tuan, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Yang paling orang puluh apa dia? Tanya tuan-tuan. Empat bahagi ni. Ibadat orang puluh nak tuan-tuan? Dah, tuan-tuan jawab benar tak? Saya pun dengar. Muamalat orang puluh nak muamalat. Yang ni paling worst sekali. Muamalat, pergaulan ni akhlak cukup buruk. Orang Islam benar ni. Sebab tak fokus. Tapi yang dia fokus apa dia tuan? Yang perlu dia fokus ni apa dia? Tuan tak jawab, saya tuan jawab. Munakahat. Pakai nak menikah belakang. Hak dua, hak ada satu, nak dua, dua nak tiga, tiga nak empat. Orang lelaki dah tu kan. Perempuan dah. Kan? Perempuan ni mereka tunggu lah. Kalau suami oleh madu tu tengok baik. Asli ke tak asli? Kalau asli, memang perempuan marah. Kan? Kalau tak asli tak apa. Kan? Mereka kata lah, saya tak kata. Maka apa dia fokus orang hari ini ialah pada soal munakahan. Jinayat? Orang fokus jinayat? Tak juga. Maka kalau gitu, umat Islam tak masuk Islam semua. Maksud tak masuk Islam mana? Tak ambil semua bahagian Islam. Dia cuma fokus satu duanya. Maka ini yang Allah kata, afatu'minuna ba'dil kitab wa takfuruna ba'd. Hang beriman sebahagian, hang tolak sebahagian, maka hang tak beriman pun dengan aku. Ini bab Quran. Jadi tuan-tuan sekalian,
Hari Jumaat adalah hari pemberian Allah untuk kita sekalian. Saya nak ajak, saya buka kitab ni kerana nak ajak orang Islam, jom buka link kita ni, FB kita untuk hari Jumaat ni. Kerana apa? Kerana kita nak syarahkan apa istimewa Jumaat, agar Jumaat ni mendapat tempat sepenuh di hati orang Islam, supaya anak cucu kita mengetahui hari ini hari kebesaran kita, supaya tak abaikan hari-hari ini. Sebab apa? Kelebihan yang banyak, tuan-tuan. Kelebihan cukup banyak. Maka saya patah balik semula, tuan-tuan, satu-satunya hari yang disebut Al-Quran ialah Jumaat. Hingga ada nama surah, tuan-tuan, surah Jumaat. Kan? Ada nama surah. Selain nama selain diberi surah Jumaat. Kenapa? Kerana Jumaat itu menjadi satu tajuk utama kepada orang Islam yang sepatutnya. Tapi kita kadang-kadang kita diselewengkan fakta dia, kita disuruh mengejar kebesaran hari kebesaran orang lain, saya meninggalkan kebesaran Islam. Pakai pun ramai dah tak pakai cara Islam, kan? Ramai dah dia lebih suka dengan pakaian barat contohnya, kan? Hari ni trend macam tu, nak buat macam mana? Pakaian yang sunnah-sunnah ni, orang-orang kadang-kadang bayar pun tak pakai sunnah pun, kan? Jadi hari Jumaat ni, tuan-tuan, hari untuk kita hidupkan semula sunnah. Pakai putih hari Jumaat sunnah. Kalau itu yang sebesar kecil, yang sekecil itu pun kita susah nak buat, macam mana nak buat besar? Jadi apa kita nak buat, tuan-tuan? Hari Jumaat kita nak mengadakan sunnah yang sebanyaknya, kerana hari ini hari kebesaran kita sekalian, hari yang cukup dicintai Nabi SAW. Baik, kita akan bincang masa depan lagi insya-Allah tajuk tu. Dan saya patah balik, Jumaat hari kebesaran kita sekalian. Pasal apa nak besarkan Jumaat? Kerana hari ini hari yang penuh dengan kenikmatan besar daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi yang mengetahui. Baik, tuan-tuan dan saudara, kita patah balik pada pengajian kita. Kita dah baca minggu lepas tentang khususiat hari Jumaat ni yang pertama, yakni pertamanya, khususiat yang pertama, keistimewaan yang pertama hari Jumaat kita baca minggu lepas ialah hari ni hari raya, hari Aid, hari raya ini. Kita dah bincang pagi dalam mukadimah tadi, Jumaat hari raya, Quran itu hari, kitab perayaan, kitab yang menyeronokkan kita. Nabi ni pun kita nak seronok dengan dia, Islam kita nak seronok dengan dia. Tengok wirid yang dibawa oleh Syekhuna Alim Allamah, wirid yang dibawa pada tiap-tiap subuh oleh Al-Allamah Wali Allah Ta'ala, guru kita yang kita sayangi, yakni Syekh Daud Al-Fatani. Apa wirid dia hari Jumaat khusus? Atau wirid lepas sembahyang subuh-subuh ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ni wirid yang dibawa oleh Syekh Al-Fatani khusus pada hari Jumaat. Kerana apa? Kerana nak seronok dengan Allah sebagai Tuhan, nak seronok Islam sebagai agama, dan nak seronok sebagai Muhammad itu sebagai Nabi dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Nak seronok sebab hari ini hari raya. Tuan-tuan manusia, itu yang kita bincang pada minggu lepas. Baik, hadis yang kedua hari ini, dalam masa yang pendek yang singkat ni, tuan-tuan, kita nak bincang khususiat yang kedua pada muka surat yang ketiga dalam kitab kita ataupun dalam kertas yang kita hantar PDF pada tuan-tuan sekalian, untuk tuan-tuan print out dia dan kita referkan dulu, rojok dulu buat seketika ni. Lepas ni bila habis PKP kita online ni, kita seketika aja. Bila habis PKP nanti kita akan mengaji semula di sini hari Jumaat hasil kitab yang sama. Ni seketikanya ni kan, PDF yang ada tu boleh tuan-tuan ambil, dan insya-Allah saya cuba cari kitab ni di mana ada untuk tuan-tuan dapatkan dia sebagai makalah ataupun risalah asal dia. Yang ada PDF tu sementara je lah, sebab tu pun tak habis tu pada muka surat yang kita sediakan seketika saja. Maka lebih kita cari kitab ni untuk kita baca sama-sama. Baik tuan-tuan dan sekalian,
Qala ma'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Apa kita nak mengaji hari ini tuan-tuan? Kelebihan Jumaat yang kedua ialah khususiat yang kedua, makruh puasa pada harinya hal keadaan ketunggalan. Khususiat kehebatan Jumaat yang kedua yang ada dalam kitab ini ialah hari ini tak boleh puasa, makruh berpuasa hukumnya. Makruh puasa Jumaat ketunggalan, maknanya kalau ambil hari ini saja tak boleh. Kerana hari ini hari raya. Siapa-siapa nak puasa Jumaat saja, kalau dia kena hari Jumaat dia nak puasa, aku nak puasa Jumaat, maka tahuilah nak puasa Jumaat itu tak boleh, makruh hukumnya. Kalau puasa Jumaat makruh, kecuali bila dia dikait, orang tua kata, kalau tok guru kata lama-lama kait hari Sabtu atau kait hari Khamis, dia kena kembang juga, dia dah cakuk juga hari sebelum atau hari selepas, ikut hadis Nabi SAW. Mafhumnya, khusus yang kedua ialah hari Jumaat ini ialah tak boleh puasa hari Jumaat saja. Kerana hari ini tuan-tuan patah balik pada khusus yang pertama, Jumaat ni hari raya. Ni hukum dia. Dia kena faham juga. Puasa tu bagus tuan-tuan, tapi bila tak kena gaya, ia tak bagus nak. Kepiah bagus nak kepiah. Kepiah bagus nak pakai atas kepala. Bagus kan? Tapi kalau pakai kepala lutut, nak qiyah pada puasa tu bagus, tapi puasa ke Jumaat tak jadi bagus pula. Pasal makruh. Macam dengan qiyah dia, macam dengan kepiah tu pakai atas kepala. Baru kena gaya pasal tempat sesuai. Tiba-tiba kepiah ni pibuh kepala juga, tapi kepala lutut tak kena tak? Maka makruh ke apa? Katakan makruh tuan-tuan, kepiah buh kepala lutut ni untuk makruh, untuk gila. Jangan. Maknanya puasa itu kalau tak kena gaya, tak jadi hukum, tak jadi kena, tak jadi bagus, tak jadi masalah, tak jadi apa, jadi tak jadi baik, jadi masalah pula. Sebab itu tuan-tuan, buat ibadat bagi ada ilmu. Semayang bagi ada ilmu, baru jadi benar. Kan? Apa asas ibadat kita pun ada ilmu. Cari ilmu. Kan itu rezeki Allah yang pertama sekali. Kata ulama, siapa yang Allah kurniakan rezeki tanpa ilmu, Allah berikan pemurah, tak ada penyayang. Tetapi siapa yang Allah kurniakan rezeki, harta dan ilmu, maka seolah-olah Allah memberikan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya pada orang tu. Kerana harta itu lebih pada Ar-Rahman dan ilmu itu lebih kepada Ar-Rahim. Maka siapa dapat ilmu harta, seperti mendapat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan, baik. Kita baca hadis yang kedua. Apa dia maksud dia? Hukum dia makruh hari ini kita puasa dalam keadaan ketunggalan. Tunggal maknanya hari ini saja. Tak boleh puasa hari ini saja kerana makruh puasa Jumaat. Ini hadis yang berkait dengan hadis Nabi. Maknanya tuan-tuan, nak beramal pun kena tengok juga. Nak beramal kena tengok jugalah. Macam naik kereta lah, tuan, naik kereta. Hukum naik kereta. Lampu merah, nak berhenti kan nak terus? Tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, lampu merah, berhenti kan terus? Berhenti kan? Tapi main tak ada siapa nak berhenti tak, tuan-tuan? Siapa pun tak ada. Kita seorang-seorang terpacak dengan seorang-seorang kita. Macam saya main kuliah subuh kan, pagi-pagi tu ke Pajak Sorong kan, nak terus main Pajak Sorong sampai daripada Batang Bogor ni, ya, pagi-pagi subuh. Orang tu kata apa, subuh sepi, sunyi apa pun tak ada, sampai semental lampu merah tuan-tuan. Siapa pun tak ada. Tuan-tuan nak terus ke nak berhenti? Tanya tuan-tuan lah. Lampu merah ni, tapi siapa pun tak ada. Nak terus ke nak berhenti? Saya tuan-tuan, hukum saya tak kerti ni. Ada orang kata, terus lah Ustaz. Hampa ajak aku langkat lampu merah kah? Ada orang kata, Ustaz, berhenti lah Ustaz. Tak ada siapa ni, tak kena berhenti juga. Jadi maknanya apa tuan? Hukum ni kena belajar. Satu, keduanya tengok keadaan.
Kan, tengok keadaan. Kalau selamat, silalah. Kerana lampu merah diadakan untuk selamat. Jadi untuk selamat pada perkara-perkara agama, kena ada nilai-nilai taat pada Allah. Kan, nak selamat kena ada ketaatan. Maka sama tak tahu, sama tak faham, tak sama. Tahu dengan faham tak sama. Kan, sebab tu Allah kata apa? Allah kata, qumu lillahi qanitin. Bangunlah kamu, bersolatlah kamu dengan penuh ketaatan. Buat ibadat dengan penuh ketaatan. Sebab itu tuan-tuan, petang balik, sebab itu Imam Syafi'i memfatwakan subuh itu kena qunut. Kan? Dan qunut pula saya nak beritahu tuan-tuan, seperti yang kita baca, qunut dalam hal keadaan qunut ni boleh baca pada subuh dan maghrib. Bila? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, apabila berlakunya wabak, kemarau, apa benda yang jadi, kan, bala dan sebagainya, boleh baca qunut pada subuh dan pada maghrib. Kan? Kita baca baru ni bab tu. Baik, pasal apa baca qunut? Tuan-tuan, apa makna qunut ni? Pasal apa Imam Syafi'i memfatwakan subuh kena baca qunut? Dan sunat jangan ditinggalkan selamanya, kata dia. Kata Imam Nawawi, ta'liq pada hadis itu. Jadi, apa yang ada sebenarnya, maksud qunut itu yang kita kena faham. Apa dia tuan-tuan? Qunut itu maknanya doa minta pada Allah agar Allah kurniakan rasa taat dalam ibadat. Rugi tuan-tuan. Ada orang buat ibadat, dia nak kena buat, bagi kata tanggungjawab. Jadi rasa tanggungjawab tu letih tuan-tuan. Dia main letih. Ramai orang yang buat ibadat dengan syariat, maka jumpa dengan keletihan. Tetapi bila buat ibadat dengan rasa anugerah Allah, kejumpa dengan kerehatan. Maknanya apa tuan? Maknanya kunci ibadat itu ialah rasa mentaati Allah. Kalau tak ada rasa ini, hang sonok sorang ya. Bahasa kita gitu. Hang sonok sorang lah. Nah, buat ibadat tak rasa taat, seperti mana contohnya tuan, motor tak jalan, start bunyi pepundak, motor duduk tu, anak kita kunci dah dari kita. Kunci motor dari kita. Tongkat stand 2, kan, bukan stand tu lah, motor tu tongkat stand 2 berdiri, motor tu anak teringin naik motor, kita keluar mana tu, kunci motor dekat kita, dia teringin naik motor, dia pun naik ke motor tu, start tak, bukan tak start, kunci dekat kita, nak start lagu mana, jadi dia pun berangan lah macam naik motor, apa dia bunyi, dia berangan, motor berjalan syok sorang-sorang. Sama dengan orang ibadat tak rasa taat, syok sorang-sorang dah. Pasal kunci ibadat rasa taat pada Allah. Tak ada yang ni seakan-akan ka'annaka lam ta'budullah. Seolah-olah kamu tak beribadat pun pada Allah. Ka'annaka lam tusalli. Seolah-olah kamu tak bersembahyang pun kalau tak rasa taat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang Allah mahu sekalian, maka buat apa pun kena ada ilmu. Tambah-tambah pula nak puasa, puasa bagui, puasa Rejab, kena ada ilmu, kan? Contohnya hari ni dipertikaikan, diperbahaskan, boleh tak puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan? Boleh, hukum dia. Tapi jaga, jika kamu rasakan akan mudarat Ramadan dengan sebab Sya'ban dan Rejab ini, maka jangan puasa 3 bulan. Kerana yang kena kau fokus itu ialah Ramadan. Jangan sampai puasa-puasa Rejab sebulan, puasa-puasa Sya'ban sebulan, lepas tu kolap, tungging terbalik habis. Ramadan kena qada pula. Ramadan kena fidyah pula. Tak boleh gitu. Maka ketaatan dibuat, ibadat kita buat di atas ketaatan. Maka ketaatan ni tuan-tuan, sebentar balik ke dalam dia, taat ini minnah Allah. Apa dia minnah? Taat itu anugerah daripada Allah untuk kau. Maka minta Allah rezeki kena ketaatan. Tuan-tuan, jangan lupa hari Jumaat ni, minta Allah rezekikan rasa taat pada dia.
Kerana ada orang buat ibadat tak rasa tak taat, terpaksa. Buat ibadat terpaksa, buat kerja terpaksa. Sebab itu jom cari ikhlas. Kerana dalam ikhlas itu ada ketaatan, dalam taat itu muncul ikhlas. Tuan-tuan, ikhlas paling tinggi sekali. Kan? Mukhlasin. Benda paling tinggi sekali. Maka jawapan dia, dalam taat itu adanya ikhlas. Tak ada taat, tak ada ikhlas lah. Tetapi ketaatan akan datang daripada anugerah Allah. Kerana ketaatan itu rahsia keikhlasan. Kerana Allah kata apa? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahsiaku. Takkan ku berikan pada seseorang, melainkan hamba yang ku beri taat itu, atau hamba ku berikan ikhlas itu, ialah hamba yang cukup aku cinta. Maka jom minta pada Allah ketaatan. Taat adalah ibadat. Mentaati akan apa yang diperintahkan. Rokok dengan penuh ketaatan, sujud dengan penuh ketaatan, baca Fatihah dengan penuh ketaatan, puasa dengan penuh rasa ketaatan, bukan terpaksa. Umrah, haji, baca Quran, zikir, jom buat atas dasar ketaatan. Nafaqah, infaq, zakat, haji, puasa, sedekah, apa ibadat pun buat dengan rasa ketaatan. Ini kunci kepada qunut, dan kunci ilmu yang sebenar itu ialah mengajak kita kepada memahami ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan muslimin. Maka khusiat yang kedua ialah makruh puasa. Itulah tadi maksud kita buat ibadat apapun, puasa dan sebagainya, bagi ada ilmu, yakni ilmu kita minta bukan ilmu biasa, tapi ilmu rasa. Yang mana ilmu rasa melahirkan rasa ketaatan pada Allah. Apa kita minta pada Allah, tuan-tuan? Kita mohon pada Allah berikan buah ketaatan. Tapi tuan-tuan, nak tumbuh, nak keluar buah, kena tanam pokok lah. Nak tumbuh, nak keluar buah, kena tanam pokok. Maka macam mana nak keluar buah ketaatan? Kata ulama, kata guru saya Syekh Yusuf Riq Al-Baqur Al-Hasani, hafizahullah, juga ulama-ulama yang lain, nak buat keluar, nak minta terbitnya buah taat, tanamkan pokok kehambaan. Kau tanamkan pokok kehambaan diri itu. Tanamkan dirimu di lembah kehambaan, maka pasti akan tumbuh pokok itu, pokok kemakrifatan pada Allah, dan akan pokok makrifat itu akan keluar buah-buah ketaatan, ihsan. Ini cara dia, resolusi atau solusi dia. Untuk apa? Untuk keputusan penyelesaian dia. Nak minta pada Allah buah ketaatan, kena tanam pokok itu di lembah kehambaan. Itu dia punya kaedah dia. Maka di mana hamba sebenar, tuan-tuan? Hamba sebenar itu ialah hamba yang sentiasa merasa hina diri dengan Allah. Tuan-tuan, sedang tak kita bahawa apabila Allah nak buat kita hambanya, Allah beri kita berdosa. Sebab itu adab Allah buat berdosa. Sebab nak kekalkan rasa kehambaan, agar rasa hina depan Allah. Minta hanya Allah saja yang dapat ampun kita dosa kita. Hina. Bila tertanam kita di lembah kehinaan, akan naiklah benih-benih pohon kehambaan. Ya, akhirnya kehambaan itu akan muncul pohon-pohon kemakrifatan pada Allah. Daripada pohon makrifat akan terbitlah buah-buah ketaatan yang sebenar. Manis buah ni, tuan-tuan. Nampak tak? Dia punya jalan cerita dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat. Jadi kita faham, tuan-tuan, makruh puasa pada hari ini dan ke ahli ketunggalan. Baik. Kita bacakan. Pasal apa benda ni, makruh ni ada, ialah kerana hadis Syaikhaini. Syaikhaini sebenarnya. Syaikhaini adalah dua ulama hadis kita ini, Bukhari, Muslim. Maka hadis yang kita bawa ni hadis sahih daripada Syaikhaini, dua syaikh, Syekh ataupun Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalil bahawa makruh puasa pada hari Jumaat dibawa oleh hadis Syaikhaini
riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bab ni, bab khususiat Jumaat ini, jangan puasa hari ni, kena ambil arahan Nabi sendiri. Sebab tu bila kita baca hadis, kita baca hadis khususnya, tolong niatkan pada belajar hadis. Kata guru saya, belajar hadis ni akan kena niat apa? Belajar hadis ni berkait dengan Nabi SAW. Bila belajar hadis, niatkan aku nak turut Nabi aku itu. Ini kunci kepada pengajian hadis. Bukan mengaji nak tahu, mengaji nak taat, mengaji nak ikut akan apa kata Nabi, apa sabdanya SAW. Nak follow dia, nak duit, nak buat dia, bukan nak ambil tahu, tapi nak fahami dan nak beramal dengan hadis-hadis tu. Ini kata guru saya dalam bidang hadis juga, yang guru yang mengajar kita tentang hadis ini adalah cara rahsianya adalah Syekh saya sendiri, Syekh Yusuf Hasani Hafizahullah. Pesan dia kat kita, ketika mana dia mengajarkan hadis dan juga sama menyampaikan sanad-sanad hadis pada kita, alhamdulillah. Jadi apa kata dia? Bila sampainya hadis-hadis Nabi SAW, jangan baca faham, jangan baca nak ambil tahu saja, tapi baca minta faham dan baca untuk mengamalkan hadis itu. Maknanya hadis Nabi ni bukan nak ambil tahu, tapi kita niat belajar hadis nak ikut apa yang Rasulullah sabdakan. Kan? Jadi hadis Nabi ni Nabi kita nak ikut. Itu maksud syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap syahadat kedua tu dengan niat nak ikut, nak mutabaah Nabi SAW. Baru sah syahadat kedua. Tengok kitab tauhid balik. Dan nak tengok follow balik, refer balik kitab tauhid yang kena, yang membincangkan tentang makna syahadat kedua. Apa nak kena buat? Apa tuntutan kalimah syahadat kedua? Antaranya apa dia? Antaranya tuntutan syahadat kedua ialah nak ikut Rasulullah itu sesungguh-sungguhnya. Niat itu baru selesai syahadat kedua, baru sah. Kalau tidak boleh sebut syahadat ini, dia kena niat. Pertama nak ingat, nak taat Allah atas asyhadu an la ilaha illallah, dan bila sampai tang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena niat untuk ikut Nabi. Baik. Sabda Nabi SAW, hadis ni kita nak follow dia dengan niat kita nak ikut dia. Apa dia? La tasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma qablahu aw ba'dahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, la yasumanna ahadukum, tiadalah boleh berpuasa oleh seseorang itu daripada kamu yaumal jum'ati, pada hari Jumaat, illa an yasuma qablahu aw ba'dahu, melainkan bahawa puasa ia sebelum daripadanya atau kemudian daripadanya. Maknanya apa dia? Nabi kata jangan puasa hari Jumaat saja. Nak puasa kena ambil qablahu, kena ambil hari sebelum Jumaat. Hari apa? Khamis lah. Maknanya kena niat puasa Jumaat, kena niat ambil sama puasa hari Khamis. Maknanya puasa kemarin, siapa puasa kemarin nak sambung hari ni boleh lah. Kan? Maknanya kalau dia niat nak puasa 2 hari sunat, kemarin campur hari ni. Tapi nak ambil hari ni saja tak boleh. Melainkan dia kena kait yang kemarin ataupun kena ambil juga yang ba'dahu. Kalau puasa hari ni kena kait dengan esok. Contohnya, ada orang kata apa? Saya nak puasa Jumaat pasal nazar. Saya nazar nak puasa Jumaat. Boleh tak? Orang niat dia nazar nak puasa Jumaat. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dia niat itu, nazar itu pada hari Jumaat saja, makruh lah balik. Nazar itu tak boleh pada hari Jumaat sahaja. Melainkan dia kena niat puasa kemarin, hari ni atau esok. Nazak lah 3 hari baru boleh. Jadi wajib baliklah dia tunaikan. Maka nazak pun sama juga, kena ada ilmu juga. Supaya nazar itu wajib, nazak wajib. Tapi bila hang buat atas Jumaat saja, jadi makruh puasa itu. Wajib pada hukum, amal jadi makruh. Pasal apa? Hang puasa atas hari makruh. Pi nazak hari itu apa?
Kan? Jadi kalau nazar hari Jumaat boleh dengan syarat puasa hari ini, kemarin, dengan esok dan hari ini. Baru boleh. Sebab Nabi kata apa? Tidak boleh berpuasa kamu semata-mata hari Jumaat, kecuali kena berpuasa kamu pada hari sebelumnya atau hari selepasnya. Maknanya puasa tunggal Jumaat tak boleh, hukumnya makruh saja. Makruh puasa hari ini saja. Melainkan kena puasa kemarin atau puasa yang esok lusa. Puasa yang esok. Nah, ini arahan Nabi SAW. Tuan-tuan, apa ilah makruh ni? Kita balik, apa sebab makruh puasa Jumaat? Jawapan dia balik pada khusiat yang pertama, hari ini hari raya. Seperti mana hari raya puasa tak boleh puasa haram. Haram puasa hari raya. Raya Aidil Fitri al-Adha haram. Tapi puasa Jumaat ini makruh pasal dia juga hari raya. Kan? Kalau nak buat juga tak boleh hari ini saja, melainkan kena kemarin dengan esok, baru jadi sah balik ibadat itu. Ulang balik pasal apa? Ilah dia atau sebab dimakruhkan puasa hari ini kerana Jumaat hari Aid, hari raya bagi orang Islam, raya bagi orang beriman. Raya. Kerana hari ini apa? Hari bantuan istimewa Jumaat ni antaranya yang kita baca yang akan datang nanti. Apa dia? Istimewa Jumaat ni, hari ni penuh dengan saat-saat keampunan dosa. Tiap-tiap saat, bukan sejam tuan-tuan, bukan tangan jam, setiap saat hari ni kalau minta ampun pada Allah, tambah-tambah hari Jumaat, tengah hari Jumaat, mimbar, kan, lepas sembahyang Jumaat, waktu mana khatib baca di antara dua khutbah, kita minta doa ampun mustajab. Sebelum asar, waktu asar minta Allah ampun mustajab. Semalam minta Allah ampun dosa mustajab. Kerana hari ini hari khususian agar Allah ampun dosa kita. Ini peluang. Jadi sebab tu kita buat mengaji hari Jumaat. Sebab apa tuan? Pasal apa kita mula hari Jumaat mengaji? Pasal mengaji ni turun malaikat, ribuan malaikat untuk minta ampun dosa kita. Kan? Malaikat yang khas Allah bawa ni untuk mencari kuliah-kuliah pengajian, majlis-majlis sebut nama Allah, dan malaikat bila jumpa majlis sebut nama Allah, dia duduk dan dia minta ampun. Siapa yang masuk majlis ni, dia minta Allah ampun dosa kita. Tiba-tiba tuan-tuan, majlis mengaji ni buat hari Jumaat pula. Dia kata apa? Double dah dia punya pengampunan. Dia punya berlipat-lipat ganda lah akan keampunan Allah dalam majlis ilmu hari Jumaat dah pula. Sebab itu hari ini kita nak fokuskan, kita nak free kan, kalau boleh nak mengaji. Dulu tak tahu lah, kita tahu dah. Jadi kita akan buka, sebab itu kita buka hari Jumaat ni pelan-pelan untuk kita mengaji. Kerana mengaji Jumaat ni hari kemuliaan, hari kemenangan, hari raya. Pasal apa raya yang kedua yang kita nak faham tuan? Pasal apa hari ni hari raya? Bukan raya makan minum saja. Jumaat ni hari kita raya kerana hari ni kita menang, kita seronok sebab hari ni hari pengampunan dosa kita sekalian. Umpama keluar daripada apa? Daripada penjara, raya, seronok, bebas. Kita keluar daripada dosa hari ini. Bagi orang-orang yang mengetahui keistimewaan Jumaat, jom ajak anak isteri, kaum keluarga, adik-beradik merayakan hari ini. Kerana hari ini hari keistimewaannya yang paling besar ialah nikmat apa tuan-tuan? Nikmat keampunan dosa. Saya rujuk balik kata Syekh atau Imam Abu Lais Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab taubat keampunan. Dia kata apa tuan? Kata dia, kalau kamu nak cari nikmat yang terbesar, nikmat terbesar Allah tu hanya terpecah pada dua benda. Nak cari nikmat Allah, jangan cari nikmat lain. Kerana syukuri nikmat Allah, jangan syukur yang lain, syukur yang ni. Apa dia tuan? Apa nikmat Allah yang kita nak syukur? Yakni pertama, nikmat Allah yang pertama kita nak syukur, nak raya, nak seronok ialah apabila Allah berikan engkau Islam. Seronoklah. Ucaplah alhamdulillah di atas
keislaman yang Allah berikan tanpa ada pilihan Islam kita ni. Tak ada choice, tak ada pilihan kita. Tiba-tiba Allah bagi. Cuma apa Islam kita ni. Yang kedua kata Imam Abu Lais Al-Maqandi, jika kau nak syukur sangat pada Allah, syukurlah di atas kesudian Allah Ta'ala mengampunkan dosa kau. Bila kau dapat Islam, kau dapat pula pengampunan Allah Ta'ala setiap masa, engkau telah mendapat nikmat yang terbesar daripada Allah. Masya Allah. Lepas tu boleh mengaji Jumaat ni seronok tuan tak? Seronok kita sebab hari ni dah hari raya satu. Raya sebenar kita bila Allah sudi ampunkan dosa kita sekalian. Baik, sambung. Sambung kita. Maka kata Nabi SAW, tiada puasa oleh seseorang daripada kamu pada hari Jumaat melainkan bahawa puasa ia sebelum daripadanya atau kemudian daripadanya. Dan telah mengeluarkan kedua-duanya daripada Jabir. Berkata Jabir, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumil jum'ati. Telah tegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa dia? Jabir kata Nabi menegah akan kita sekalian daripada puasa hari Jumaat. Nabi tegah, Nabi tak bagi puasa hari ni saja-saja. Maknanya Nabi tak bagi puasa Jumaat saja. Nak puasa kena kait dengan kemarin atau kait dengan hari Sabtu. Ini hukum mutlak. Ini hukum yang mutlak, hukum sebenar. Hukum yang qat'i. Hukum yang pasti daripada Allah yang kita kena follow, kena turut. Tak boleh main sembarang-sembarang. Baik, maka hukum pasti daripada Allah ialah nahan Nabi. Nabi menegah kita daripada berpuasa hari Jumaat saja. Baik, sambung. Dan telah mengeluar Al-Bukhari daripada Jurairah Ummul Mukminin, seorang isteri Nabi nama Jurairah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mengapa dia Ummul Mukminin? Kerana dia ialah isteri ahad min zaujatin Nabi, seorang-seorang daripada isteri Nabi SAW. Jurairah ini, isteri Nabi, yang Nabi kahwin ni ialah kerana nak selamatkan iman, nak selamatkan perempuan tu, nak selamatkan family dia. Ni kahwin Nabi banyak, sunnah kahwin ni banyak tu, pasal itu tak apalah. Kau kahwin pasal lain, kena faham bab tu pun. Ni ketak-ketak menikah dua, tak tahu pasal apa nak menikah dua, kacau betul. Menikah dua boleh, tapi pilihlah hak yang tu. Kan, hak yang anak tak ada ayah nak mengaji, tak ada siapa nak sarah, menikah yang tu. Ni dah faham tu. Yalah, kalau lelaki cepat faham ini je memang. Abang yang ni dia culik mata tu kan, mengantuk lena perlu culik lagi, culik mata merah, tahu lena. Tapi tak apalah, boleh lah tu. Baik, tapi nak kahwin dalam Islam boleh. Orang tu menikah 2-3 ni ikut Nabi, tuan-tuan. Sedap hambung tu. Ikut Nabi ke mana? Ikut Nabi ke banyak? Siapa pakai Nabi ke banyak? Tak tahu. Kena tahulah, nak ikut Nabi biar sampai habis. Ikut Nabi si kahwin tak jadi, bayang tak tentu lagi. Ikut Nabi si kahwin dia, itu nafsu, itu bukan ilmu. Maka ikut Nabi untuk ilmu, tuan-tuan, apa dia? Bila Nabi ni berkahwin, Nabi kahwin ramai bukan sebab apa, tapi kerana nak menjaga iman, nak menjaga anak, nak memelihara perempuan itu sebagai terpelihara keadaan mereka di bawah naungan Nabi SAW. Baik, sebab itu dipanggil Ummul Mukminin. Maka gelar Ummul Mukminin ini diberikan hanya pada isteri-isteri Nabi SAW. Pada muslimat contohnya kan, muslimat ni saya syorkan, carilah An-Nisa Haular Rasul, wanita-wanita sekitar Nabi atau di sisi Nabi. Berapa orang tuan-tuan? Ramai, tapi yang paling top cari yang tu. Dan saya saya paling suka untuk membaca kisah Khadijah Al-Kubra, kerana pengorbanan dia, kerana wanita ini adalah wanita yang cukup dahsyat dalam sejarah hidup Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau nak cari macam Khadijah tak apa lah.
Nak carilah orang lelaki nak kahwin dua, cari macam Khadijah. Bukan nama Khadijah, macam perangai tu. Khadijah ramai nama, tapi paling Khadijah tu. Kau nak pilih nak jadi isteri kedua, ketiga, tengok macam Khadijah tu okey lah. Kan? Apa dia? Harta banyak bagi kita. Untuk apa? Untuk bina Islam. Cantik lah. Kan? Ni harta banyak pergi dia seorang. Tu tak jadi. Itu tak jadi. Maka kalau nak pilih, cari macam Khadijah, boleh. Sebab Khadijah ni habis harta dia Mekah tu bagi kat Nabi untuk menjaga Islam. Kan? Lepas tu banyak orang tanya kita, Ustaz, antara Khadijah dan Aisyah mana Nabi sayang? Nabi habang sendiri. Bila Aisyah tanya gitu kan, dia kata antara kamu dan Khadijah, aku lebih teringat Khadijah. Nah, ketika itu Aisyah tarik muka orang kan, hey, you don't love me? Cakap orang putih tu. Aisyah tanya, tak sayang aku ke Rasulullah? Nabi kata, aku sayang, tapi Khadijah tu aku tak dapat lupa dia. Pasal hebatnya kewanitaan dia dan kesalihan dia. Kenapa? Kerana hebatnya Khadijah ni, kena tahu, ialah pada pengorbanannya, pada suami yang dicintai. Dan hebatnya Khadijah ni lagi, pada tuan, kerana dialah orang pertama Islam. Bukan lelaki perempuan, manusia pertama Islam di bawah tangan Nabi SAW adalah Khadijah. Kan? Sejarah dia. Cerita macam tu. Baik. Pertama tadi, berkata Jurairah atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha, hadis ni apa dia pula? Sesungguhnya Nabi SAW masuk ia atasnya. Yang ni Jurairah kata, Nabi masuk ketika mana aku dalam rumah, dia masuk rumah. Nabi masuk rumah dan Jurairah ada dalam rumah. Itu maksud Nabi masuk dan aku ada dalam dia. Kata Jurairah, sesungguhnya Nabi SAW masuk ia atasnya pada hari Jumaat. Walhal ia Jurairah itu berpuasa. Nabi masuk rumah Jurairah, padahal Jurairah hari itu dia apa? Dia puasa. Maka sabda ia, asumti amsi. Jurairah kata, hari ni kau puasa. Dia katakan Nabi. Bila dia masuk rumah, dia tengok dia tak makan. Nabi tanya, Jurairah, hang puasa ke? Dia kata puasa. Maka bila nampak puasa, Jurairah puasa, Nabi tanya, asumti ams, kemarin hang puasa tak? Bermakna apa dia? Bermakna Jurairah puasa hari Jumaat. Tadi habis ada hadis bangan. Jurairah kata, Nabi masuk pada aku hari Jumaat. Maka dia kata dia puasa. Maka Nabi kata kepada dia, kemarin hang puasa tak? Maknanya apa dia? Maknanya apa dia? Nabi nak abang, kan nak puasa, jaga. Asumti amsi, adakah puasa engkau kemarin? Maka jawab ia, yang jawab Jurairah, tiada. Tak. Kemarin tak puasa, hari ni puasa. Kemudian sabda Nabi SAW, aturidina an tasumi ghadan, hang nak puasa, adakah engkau menghendaki puasa pada esok hari? Maka jawab Jurairah, iya. Jawab Jurairah, tiada. Maka bersabda Nabi, Jurairah kata, kemarin pun tak puasa, esok pun tak puasa, hari Jumaat nak puasa. Nabi kata, fa'aftiri, buka. Nabi tak bagi Jurairah puasa pada hari Jumaat tu. Nabi kata, kemarin hang puasa tak? Tak. Esok nak puasa tak? Tak. Nak puasa hari Jumaat saja. Maka Nabi kata, fa'aftiri, bukalah dengan puasa hari ni. Nabi suruh Jurairah buka puasa itu. Kan Nabi tak bagi puasa tunggal pada hari Jumaat, kerana puasa Jumaat hari raya. Ini hadis kedua kita baca, panjang lagi hadis ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman sikit. So, siapa-siapa rajin puasa tu, kita tengok-tengok samalah ni hukum dia. Hukum yang qat'i, hukum yang pasti daripada Allah, daripada Nabi SAW. Untuk kita ambil pengetahuan sikit hari ini, sesungguhnya kita nak kena faham bahawa syariat Islam itu banyak. Dan apa kita niat, setiap syariat itu dituruti dengan niat. Faham tak? Setiap syariat dituruti dengan niat, akan bertemulah makrifat hakikat. Maknanya apa dia? Syariat kita buat dengan niat nak taat Allah, taat Nabi, itu akan bertemu dengan ma'rifatullah. Bila syariat bergabung dengan makrifat, akan terbitlah hakikat sebenar ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Itu saja pagi ini insya-Allah Jumaat. Kita mohon pada Allah hari ini Allah ampun dosa kita, dan Allah menangkan kita di atas segala-galanya. Dan Allah buat baik kita insya-Allah, kerana kita nak menyambut Jumaat ini atas kehendak Allah dan di atas kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian kita hari ini memberi manfaat, dan kongsikanlah link ni dengan orang lain sama, kerana ini program yang kita nak kembangkan di Madrasah Ahmadiyah kaum matahari naik Pokok Tampang atas Selangor. Sebab Perak Utara Pulau Pinang ni tahfiz saya yang saya nak bina, dan saya dah bina dah atas amanah yang diberikan, dia tanggung lama ni. Atas baru saya amanah daripada arwah ayah saya sendiri, arwah mak juga berpesan untuk jadikan rumah ni sebagai apa? Sebagai tempat pengajian. Sebab sedang saya pada kecil, rumah ni telah orang main mengaji Quran, fiqh, taranum dan sebagainya. Maka itu tradisi yang ada, dan itu fitrah dia, dan itu kehendak Allah pada keluarga. Amanah ayah atas saya tertanggung sekian lama, kan? Saya ada 2 amanah Madinah dah kita buat dengan izin Allah. Alhamdulillah dah berkembang baik hari ini. Dan yang keduanya, kita nak bina juga Madrasah Ahmadiyah ni, dan kita mengaji di sini hari ini pada Jumaat. Dan share lah link ni untuk orang lain sama, untuk tengok program kita di Madrasah Ahmadiyah di sini. InsyaAllah di sini kita buat tahfiz yang kita nak lahirkan. Hasrat saya nak lahirkan hafiz yang boleh baca yang baik, dan juga mampu untuk menjadi pengajar kitab-kitab nanti. Sebab itu kita namakan Madrasah Ahmadiyah dan pengajian kitab Turas. Kita nak pecah-pecahkan tempat untuk mengaji bagi banyak, tetapi biarlah matlamat pengajian kita itu hasilnya berjaya, yakni dapat dipahami oleh orang yang nak mengaji sini. Tuan-tuan sekalian, ya Allah sekalian, itu saja pagi ini insya-Allah. Terima kasih banyak pada kesudian tuan-tuan yang mengikuti siaran live online kita pada pagi ini. Bersiaran kita daripada Madrasah Ahmadiyah Pokok Tampang atas Selangor Pulau Pinang, Seberang Utara Pulau Pinang pagi ini. Dan kita akan ikuti lagi pengajian di sini pada hari Ahad juga dengan online, kerana kita masih dalam PKP, pergerakan yang tak bersyarat pun, tapi kita kena masih ada PKP. Dan mana PKP ni kita akan buat online sajalah. Dan insya-Allah lepas ni Jumaat dan Ahad kita akan jumpa di sini untuk meneruskan pengajian-pengajian kita dan merancangkan dan mengimarahkan tempat-tempat pengajian kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Di skrin handset tuan-tuan tu, atau skrin siaran kita live ni, ada tertera nama-nama untuk reference untuk murajaah pada tuan-tuan untuk infak, wakaf, zakat dan sumbangan apapun. Ada nama yang tertera di sana. Kita mohon tuan-tuan bantu untuk kami kembangkan agama Allah Subhanahu wa taala demi untuk memelihara Islam di masa depan. Dan Allah tak tanyakan keputusan, kita buat saja keputusan pada Allah. Kita hanya berhak mengadakan, membuat sesuatu, hasilnya daripada Allah Ta'ala kita tunggu insya-Allah. Baik, jumpa lagi insya-Allah di masa-masa depan. Ingat tuan-tuan, hari ini setiap Jumaat kita akan adakan online, dan kita ada pengajian live di sini nanti insya-Allah selepas PKP. Dan hari Ahad juga kita ada pengajian hikam dalam kehidupan, dan juga kita bersama dengan sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama kita untuk bersama dalam program Madrasah Ahmadiyah ini insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa fazal mustaghfirin wa inna taibin. Yang saya ingatkan tuan-tuan, ada PDF yang kita berikan pada tuan-tuan. Boleh dapatkan PDF tu daripada Majlis Ta'lim Ahmadiyah dalam page tu ataupun dalam WhatsApp tu, juga dalam Zaini Family 123 ada grup tu, dan juga beberapa individu yang saya forwardkan link kita. Mudah-mudahan dapat disebarkan kepada pihak-pihak yang panjangkan dia kepada pihak lain juga, supaya dapat sama-sama kita mendapat manfaat daripada program kita ini kerana Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawli fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rasa cinta dan rindukan Kau ya Allah. Wa hubbu man yuhibbuka, dan bila kami rindu dan cintakan orang yang menyintaimu ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami rindu dan cintakan segala amal-amal yang mana amal yang kami cintai dan rindu itu boleh membawa kami pada kecintaan padamu ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.